Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Berkaitan dengan isu tahanan rumah Najib Razak yang sudah pasti menjadi perbualan ramai orang, terutamanya peminat-peminat politik dan juga penyokong ataupun pengundi Najib Razak. Kita mendengar sebelum ini berkaitan dengan titah addendum ataupun tambahan yang menyebut Najib boleh meneruskan baki hukuman penjaranya sebagai tahanan di rumah. Dan peguam sebelum ini juga ada membuat kenyataan rumah Najib boleh jadi penjara. Jadi kita mendapat satu pembawaan positif berkaitan dengan perkara ini. Seolah-olah Najib ada harapan untuk keluar dari penjara Kajang dan meneruskan status beliau sebagai banduan, tetapi di rumah. Tetapi saudara-saudara, ini satu lagi yang pasti mengejutkan ramai orang. Badan Peguam kemuka permohonan ketepi pengurangan hukuman Najib. Wow. Sebelum ini kita mengetahui 12 tahun penjara, hukuman penjara untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak dan denda RM 210 juta kepada RM 50 juta yang diberikan kepada Najib daripada lembaga pengampunan. Namun saudara-saudara, Badan Peguam pula bertindak kemuka permohonan ketepi pengurangan hukuman Najib. Saudara-saudara, saya sebagai rakyat Malaysia yang menghormati kepimpinan kerajaan, menghormati kepimpinan politik di Malaysia, dan sudah pasti yang utamanya menghormati yang di Pertuan Agong. Dan dalam artikel ini menyebut Badan Peguam kemuka permohonan ketepi pengurangan hukuman Najib. Badan Peguam Malaysia memfailkan cabaran undang-undang untuk membatalkan keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengurangkan hukuman dan denda Najib Razak. Permohonan itu difailkan firma guaman Amir and Rajpal Ghai bagi pihak badan berkenaan. Mereka mengemukakan permohonan bagi mendapatkan semakan kehakiman tersebut di Mahkamah Tinggi KL pada 26 Mei lalu. Sebelum ini, Badan Peguam Malaysia sudah mengumumkan rancangan mereka memfailkan cabaran mahkamah berkenaan. Najib sebelum ini dihukum penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan jenayah. Lembaga pengampunan berkenaan kemudian memberikan potongan apabila membenarkan bekas PM itu dipenjara hanya selama 6 tahun dan denda sebanyak RM 50 juta. Menurut salinan dokumen itu, Badan Peguam menamakan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan KL, Labuan dan Putrajaya sebagai responden pertama, manakala Najib sebagai responden kedua. Badan berkenaan memohon pengurangan tempoh penjara dan denda yang diberikan lembaga terbabit kepada Najib sebagai menyalahi undang-undang, tidak berperlembagaan dan tidak sah. Badan Peguam juga memohon injunksi kekal untuk menghalang Najib daripada terus mengemukakan sebarang permohonan pengampunan diraja, penangguhan hukum atau kelegaan hukuman, kecualilah dia dapat memenuhi 3 syarat ditetapkan. Nah, saudara-saudara, adakah di sini Najib Razak yang kita fikir seolah-olah mempunyai harapan untuk pulang ke rumah, tetapi pada akhirnya Badan Peguam Malaysia pula membuat ataupun mengemukakan permohonan ketepi pengurangan hukuman Najib. Nah, saudara-saudara, ini semua menjadi persoalan. Apa komen Anda? Sekian saja. Sekali lagi saya ingin menegaskan pendirian saya tetap menghormati, menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Sebelum ini kita dikejutkan dengan rampasan
yang dilakukan, di mana disahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di mana berkaitan dengan case 1MDB, rampasan Bugatti berkaitan case 1MDB, SPRM sudah siasat sejak 2020. Nah, ini satu berita terkini. Timbullah semula nama Jolo ataupun Loh Teck Jo yang menjadi buruan. Ada yang bertanya di mana sudah Jolo berada. Adakah beliau hilang? Adakah beliau sudah tidak ada? Ataupun adakah beliau ini sudah melarikan diri? Lokasinya entah kemana. Dan ini berita terkini berkaitan dengan rampasan Bugatti yang kita dengar sebelum ini. Berita susulan, kereta Bugatti milik Jolo antara rampasan SPRM di Jerman. Artikel bertarik 30 April. Siasatan SPRM mendapati salah satu daripada 4 kereta model Bugatti Veyron yang dirampas di Munich, Jerman, disyaki dibeli oleh Jolo ataupun Loh Teck Jo menggunakan dana daripada 1MDB. Utusan Malaysia yang memetik sumber berkata, bagi kenderaan mewah edisi khas itu turut dipercayai milik bekas pengarah Urusan International Petroleum Investment Company IPIC, Kadem Al-Kubaisi, dan Muhammad Ahmad Badawi Al-Husaini, bekas CEO Ebar Investment PJS, yang didakwa menerima sogokan daripada Jolo. Sememangnya nama 3 individu ini sudah berada dalam radar siasatan SPRM, kata sumber itu hari ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki, dilaporkan berkata, siasatan berkaitan isu itu dilakukan bermula pada 2020. Katanya, permohonan bantuan perundangan bersama MLA ke Switzerland untuk mendapat maklumat tentang aset beku berkaitan kes 1MDB telah dilaksanakan pada bulan November tahun yang sama. Ia diikuti dengan mesyuarat dengan pejabat tugam negara Switzerland berkaitan 50 kereta mewah yang terbabit dalam siasatan 1MDB pada tahun 2021. Azam berkata, SPRM telah meminta maklumat daripada pihak berkuasa Jerman mengenai dana bon 1MDB yang digunakan untuk membeli kereta mewah di Jerman pada 26 Oktober 2022. Sekali lagi artikel ini mengesahkan kereta Bugatti milik Jolo antara rampasan SPRM di Jerman. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.